Assalamualaikum. Kita buat set 2 pula Okey, kita mula dengan nombor 1. Raja menunjukkan beberapa keping kat nombor pecahan. Okey, A susun semula kat nombor pecahan itu dalam turutan menurun. Okey, turutan menurun maksudnya daripada besar kepada kecil. Okey, mana satu pecahan yang paling besar kat sini? Betul, yang ni yang paling besar sekali. Ni nombor 1 kalau paling besar lah. Kemudian, ni nombor 2. Nombor 3, nombor 4. Okey, mungkin ada murid dia tak faham macam mana katanya 1/3 tu paling besar. Okey, kat sini kita kena buat satu bulatan. Kita pecah kepada sekejap. Kita pecah kepada 3 bahagian. Okey. Awak tengok satu daripada 3 bahagian berbanding dengan apa tu? 1/5 lah contohnya. Okey, berbanding dengan 1/5, kita ambil yang ni Mana yang lagi besar? Tentunya 1/3 lagi besar. Jadi 1/3, kemudian 1/5, 1/7 dan 1/9. Boleh faham? Okey, senang je kan? Alright. Tukarkan 7% kepada nombor pecahan, iaitu 7/100. Boleh? Alright, kita teruskan lagi dengan nombor 2. Okey, 2A, Raja menunjukkan isi padu cat dalam sebuah bikar. Nyatakan isi padu dalam liter cat itu. Okey, kalau kau tengok kat sini, first kali kalau kita tengok benda apa tu yang kita nak baca kan. Jadi kita tengok berapa senggatan. Kat sini daripada 3 ke 4 ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 senggatan. 4 senggatan ni maksudnya 1/4 bahagian. Maksudnya yang ni lah. Daripada 3 ke yang ni ialah, ni kalau siapa yang hafal tahulah, 0.25. Jadi kat sini ialah 3.25. Kalau kita tambah lagi 0.25, kita akan dapat yang ni 3.5. Lepas ini 3.75 lepas 4. Okey, boleh? Tapi sekarang ni air dekat bawah daripada 3 liter. Jadi yang ni ialah 2.75, yang ni ialah 2.5. Air ni ialah 2.5 liter. So kita tulis 2.5 liter. Boleh faham tak? InsyaAllah boleh, senang je. Okey, B, Raja menunjukkan jisim minyak masak dalam botol A dan botol S. A 500 gram, S 2 kg. Okey, kalau kita nak tulis nisbah jisim minyak masak dalam botol A kepada jisim minyak masak dalam botol S. Okey, kita kalau nak buat nisbah, first kali unit mesti sama. Yang ni kg, yang ni G. Jadi kita tukar yang ni lah senang. 2000 gram. Jadi 500, nisbah 500 kepada 2000 R dulu. Kita sebut R dulu baru S nisbah dia. Alright. Okey, kita sambung nombor 3. Raja menunjukkan markah yang diperolehi oleh Mus dalam satu peperiksaan. Ada berapa? Macam ada 6 subjek kan kat sini satu peperiksaan. Okey, cari julat bagi markah itu. Okey, julat ni apa maksud? Julat ialah maksimum, nilai maksimum tolak nilai minimum. Maksimum 92, minimum 68. Okey, betul kan? Okey, sini 14. 4. Okey, ni 24. Alright. Faham kan? Okey, hitung min. Hitung min markah Mus. Min ialah tambah semua. 80 tambah lah 74, 68, 80, 90, 89 ni bahagi berapa? Bahagi 6. Okey, jadi kita buat tambah dulu. 80 tambah. Okey, macam ni lebih kurang. Okey, kita tambah jom. Okey, cikgu dah tambah dapat 483, kemudian bahagi 6. Okey, nampaknya dapat 80, ada baki 3. Apa kita kena buat? Tambah titik perpuluhan, letak sifar. Jadi jawapan pun ada titik perpuluhan. 30 bagi 6, 5. Okey, so tak ada baki dah. So jawapan dia 80.5. Boleh?
InsyaAllah senang je tu. Okey, kita teruskan nombor 4. Okey, Raja menunjukkan waktu kereta api bertolak dari KL Sentral ke Padang Besar pada suatu petang. Petang Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. Okey, ni pukul 4.40 PM ni sebab petang. Jadi sistem 24 jam, 24 jam tambah 12. Jadi 16 lah. 16.40. Tapi jangan lupa, yes, jam. Boleh. Alright, kita teruskan. Kereta api kereta api itu dijangka tiba di Padang Besar pada pukul 9.50 malam. Bagaimanapun, kereta api itu tergendala selama 1 jam 30 minit. Oh, dia lambat sampai. Tergendala tu lah. Di pertengahan jalan sebelum meneruskan perjalanannya ke Padang Besar. Berapakah tempoh perjalanan kereta api itu dari KL ke Padang Besar? Okey. Dia jangka sampai 9.50 malam. Tadi dia 4.40 kan. Tadi dia 4.40. Okay, jadi kita boleh tolak lah. Ni dua-dua waktu petang dan malam, jadi boleh tolak. Terus 9.50 tolak 4.40. Masa sampai dia jangka 9.50 tolak 4.40. Jadi 5 jam 10 minit. Betul? Okay, tapi dia lewat. Jadi 5 10 tambah 1.35 tambah lagi masa sebab dia tergendala kan. Jadi 45. Ni 6. Ni jam lah. Jangan lupa tulis. So jawapan dia 6 jam 45 minit. Settle. Alright. Boleh faham kan? Senang je. Okay, kita teruskan nombor 5. Okey, Raja menunjukkan sekotak kapur putih. Kapur tulis. Salah pula. 1/2 daripada semua kapur tulis itu berwarna putih. 1/5 lagi hijau. Akhirnya biru. Bilangan kapur putih ialah 30 batang. Hitung bilangan berwarna hijau. Okey. Kat sini ada macam-macam cara cikgu boleh buat. Tapi cikgu tunjukkan dia punya perbandingan lah. 1/2 bermaksud 30 kapur. Bilangan kapur putih ialah 30. Bermaksud pecahan 1/2 ni kan kapur putih punya kan, ialah 30. Dan dia tanya 1/5 ni berapa, sebab dia tanya warna hijau. Hijau ialah 1/5 lagi ialah hijau. Jadi kalau macam ni ada satu kadaran tau. Yang kita tak tahu kan, biasa kita letak atas. Kalau cikgu ubah tempat dia macam ni lah. 1/2 ni 30. 1/5 tak tahu. Okey. Tapi yang buat susahnya, dia kita nak buat perbandingan tapi pembawa penyebut dia tak sama. Jadi kita bagi dia sama. Faham kan? Jadi dia 2/10. Yang atas jadi 2/10 lah. Yang bawah jadi 5/10. Ialah 30. Dah boleh faham tak? Sikit-sikit. Jadi kita dah terus boleh buat perbandingan. Macam ni lah, kita terus boleh buat kata kalau 5 tu mewakili 30 dalam bentuk nisbah kan. 2 tu berapa. Jadi kita terus boleh buat sekejap, cikgu cek pemadam sekejap. Kita terus boleh tukar macam ni. Dalam bentuk nisbah dia macam ni. Jadi kita terus boleh buat macam ni. Kita letak per 2/5 darab 30. Ni SCV 5 kan. So warna hijau ialah 12. 2 kali 6 12. Faham ke apa cikgu cakap ni? Nanti kat kelas cikgu cerita lagi. Tapi kat sini macam ni lah. Boleh? InsyaAllah. Okay, kita teruskan nombor 6. Jadual yang tidak lengkap menunjukkan harga kos dan harga jual 3 jenis sofa di sebuah kedai perabot. Sofa X, kos jual. Kos tahu tak? Kos ni kita beli daripada kilang. Lepas tu kita jual
kepada orang ramai, pada pengguna lah orang ramai dengan harga yang lagi tinggi lah kan. Okey, faham So dia tanya, pekedai perabot itu menjual sofa X dan sebuah sofa Z pada suatu hari. Hitung untung jualan sofa X. Jadi harga jual tolak harga kos yang untuk X ni. Harga jual tolak harga kos. Jadi 1,200 tolak 980. Senang je ni. RM220 untung. Okey, kita pergi B pula. Okey, untung jualan sebuah sofa Z adalah 20% lebih daripada untung jualan sebuah sofa Y. Hitung harga jual sofa Z. Okey, dekat sini maksudnya kita kena kira dulu lah untung jualan sebuah sofa Y. Kita kena kira untung Y dulu. Y. 1,500 tolak 1,260. Jawapan dia RM240 untung. Lepas tu dia 20% lebih daripada untung ni. Jadi kita kira 20 ber-100 darab 240. Lepas tu kita kena tambahkan 240. Sebab dia lebih. Okay, jadi kita kena selesaikan 2 darab 24 RM48. Boleh? Setakat ni boleh faham? Alright. Jadi sambungan dia 240 tambah RM48. 200. Sekejap. Salah tulis pula. RM288. Faham tak? Boleh kan? Okey, kita terus nombor berapa seterusnya. Okey, nombor 7. Raja menunjukkan sebiji bola keranjang dan 4 biji bola tenis di atas sebuah penimbang. Jumlah jisim bola keranjang dan semua bola tenis itu ialah 1,100 gram. Lukiskan jarum pada muka alat penimbang untuk menunjukkan jisim bola keranjang dan semua bola tenis. Okey, mana satu 1,100? Yang ni lah. Yang ni adalah 10 senggatan. Kalau kira daripada kosong sampai 1 ni ada 10 senggatan. Bermaksud 1/10 0.1 kg setiap senggatan. Jadi inilah jawapan dia. Ini cikgu buat. Inilah dia. Boleh? Okey, siap. 7A. 7B pula. Okey, jisim sebiji bola tenis ialah 70 gram. Hitung jisim bola keranjang itu. Okey, bola tenis ada berapa biji? 4 kan. Jadi 280 gram. Jadi kita nak tahu bola keranjang. Apa lagi? Tolak je lah. Alright. Tolak. Jadi 820 gram. Dia nak dalam apa? Jisim. Dalam apa? Boleh lah. Okay, tak ada unit. Jadi boleh mana-mana unit. 820 gram. Alright. Jom nombor 8. Okay, nombor 8. Terdapat 40 soalan dalam satu ujian matematik. Rohan menjawab 32 soalan dengan betul. Jeffrey salah 10. Ada 3 orang ni. Peter dapat 65% markah. Okey, sekarang Jeffrey mendapat A 75% markah dalam ujian itu. Tunjukkan langkah pengiraan bagi membuktikan penyataan itu. Okey, ada macam-macam cara lah. Kat sini cikgu tunjuk satu cara dulu. Sekejap. Okey, cara yang pertama 70. Dia dapat markah 75% kan. Jadi 75% darab bilangan semua soalan ialah 40. Jadi kita selesaikan. Potong dulu atas satu sifar, bawah satu sifar. Okey, tapi kalau kita tak nak buat macam ni pun boleh. Okey, sekejap. Tukar-tukar. Dia ada sifir 25. Ni kalau awak hafal ni bagus. Jadi 75% ni 75, 3, 100, 4. Kan? Ni 3, ni 4. Ni 1, 2 lah. Okey. 4 dengan 40 boleh potong lagi. 4 ni 1, 4 ni 1. Jadi ni jadi 10. Ini jadi 10. Jadi 3 darab 10, 30. Betul tak? Kan dia kata Jeffrey kata dia
salah 10 kan. Maksudnya dia betul 30. Jadi ni terbukti lah. Okay, ni cara satu. Okay, cikgu sajalah tunjuk cara dua pula. 30 per 40. Kan dia tolak salah 10 maksudnya 30 betul. Darab 100%. Ini apa ni, potong ni. Jadi 3 darab 100, 300 bagi 4. 7, 28, 20, 5. Boleh? Dapatkan jawapan 75%. Sama. Alright, B pula. Tulis nama murid yang mendapat peratusan markah paling tinggi dalam ujian itu. Siapa? Okay, kita dah tahu Jeffrey 75, Peter 65, kita tinggal lagi seorang. Apa nama dia? Roha. Roha 32 betul daripada 40. Darab 100%. Okay, ini siapa yang hafal sifir 8? Siapa hafal sifir 8 dia tahu 30 dengan 40 ni ada dalam sifir 8. Cikgu buatlah kat sini Sekejap. Okey, awak tengok sifir 8 ni 32 ialah 4, 40 ialah 5. Jadi 4, 5. Boleh? So 4 kali 100, 400 bahagi 5. Dapat berapa ni? 80%. Boleh? Okey, so siapa paling tinggi? Jawapannya Roha. Tuliskan nama murid. Itulah nama Roha. Siap. Okey, seterusnya nombor 9. Okey, nombor 9, piktogram menunjukkan bilangan murid tahap 2 di sebuah sekolah. Jumlah semua murid tahap 2 ialah 315 orang. Okey, tahap 2 tu maksudnya darjah 4, 5, 6 lah. Okey, 4, 5, 6. Betul lah. Hitung bilangan murid yang diwakili oleh setiap simbol ni, setiap gambar orang ni berapa. Tapi jumlah dia berapa? Ya, 315. Jadi kita kena kira lah. Tahun 4 ni berapa, 5 berapa, ni 6 berapa. Jom kita kira. Okey, cikgu dah kira 7, 6, 8. Tapi nak tahu berapa setiap seorang gambar simbol ni mewakili berapa orang, macam mana? Ni kita kena tambah 13, ni ada 21. Jadi 315 bahagi 21. Baru kita tahu suatu simbol yang mewakili berapa orang. Macam mana nak bagi ni? Okey, bagilah 21. Ada 105. Jadi ni mesti 5 dia ni. 21 kali 5 kan 105. Okey. Siap. Jadi 1 ni ialah 15 murid. Okey, jom pergi B. Okey, 3/5 daripada murid tahun 6 adalah murid lelaki. Kita bilangan murid lelaki tahun 6. Okey, 3/5 daripada maksud 3/5 darab. Murid tahun ni berapa orang ni? Kita pergi tengok atas balik. Tahun 6 ada 8. Ada 8 simbol, 8 darab 15. Okey, 8 darab 15 kan? 15 darab 8, 120. Okey, jadi kita kena darab 120. Ini 360 kan? 120 kali 3, 360 bahagi 5. 7, 35, 10, 2. Jadi lelaki ada 72 orang lelaki, murid lelaki. Siap. Okey, jom pergi nombor apa? 10 Okey, nombor 10, Raja menunjukkan harga bola dan bat pingpong yang sama jenis. Hitung harga bola pingpong itu. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, awak rasa kalau cikgu tolak RM64.30 ni tolak dengan RM35.40 ni, hasil dia ni jawapan untuk apa? Ya, betul. Harga untuk satu bat pingpong. Okey, jadi kita tolak. Ni apa? 3 Ni 9 kan? Okey, ni 5, ni 13, 8, 2, RM28. So, bosen ni harga satu bat pingpong. Yang ni yang tertinggal sebab kita tekan ni sama. Jadi yang tertinggal ni lah yang RM28 semua bosen. Okey, jadi dia tanya berapa harga
bola. Dia nak bola. Ambil yang ni lah. Kalau ni kita tahu dia saat ni RM28.90. Jadi tolak lah RM35. Buruk pula tulisan. RM35.40 tolak RM28.90. Berapa dapat ni? Ni 5, 6. So RM6.50. Harga 1 biji bola. Alright. Okay, Alex membeli 6 bat dan 3 biji bola pingpong. Berapa dia perlu bayar? Okay, ingat balik bat tadi berapa ringgit Dah lupa je aku. Okay, bat tadi RM28.90. Bola RM3, RM6.50. Okay, jom kita darab. Okay, cikgu dah darab bat dengan bola. Sekarang ni kena buat apa? Ya, tambahkan. Okay, dapat RM192.90. Sama tak dengan cikgu jawapan? Alhamdulillah. Okay, kita teruskan. Okay, kita sambung nombor 11. Raja menunjukkan panjang sisi sebuah kubus yang dibina oleh Uwais dengan menggunakan dawai. Okay, sisi dia berapa? 6 cm kan? Okay, A. Hitung jumlah panjang dawai yang digunakan oleh Uwais untuk membina kubus itu. Okey, jumlah panjang dawai. Satu ni 6. Ada berapa sisi semua ni? Kalau siapa ingat kubus ada berapa? Ada 12 sisi. Kalau tak percaya ni lah, ada 1, 2, 3, 4. Untuk atas, untuk bawah lagi 4. Dah 8 kan? Tiang dia ada 4 juga. Jadi semua 12. Boleh? So 6. Ni 12 kali 6 ni 72 cm. Jadi jumlah panjang dawai 72 cm. Boleh? Alright, kita pergi B pula. Okey, Wise membina kubus kedua. Ini yang kedua punya lebih besar daripada kubus pertama. Jumlah panjang dawai yang dia gunakan ialah 108 cm. Hitung beza panjang setiap sisi. Setiap ni maksudnya satu. Satu sisi. Tadi satu sisi tu 6 cm kan, yang kubus pertama kan. Okey. Jadi dah tahulah kena tolak 6 cm ni. Apa nombor atas dia tak tahu. Dengan setiap sisi kubus pertama. Okey, 6 cm pertama, kedua tak tahu. Okey, jadi macam mana? 108 cm ni untuk kubus kedua. Jadi satu kubus ada 12 sisi, bagi 12. Berapa jawapan? 9. Dapat 108. Okey, jadi 9 cm tolak 6. 3 cm beza dia. Hitung beza. Boleh? Alright, nombor seterusnya 12. Okey, jadual menunjukkan waktu operasi perniagaan sebuah syarikat. Dia hari Sabtu. Okey, nyatakan bilangan hari syarikat itu beroperasi dalam seminggu. Berapa hari? Senang je lah, 6 hari. Okey, sebab Sabtu tak kerja kan, yang lain semua kerja. Alright, hitung tempoh dalam jam dan minit syarikat itu beroperasi pada hari Jumaat. Okey, Jumaat dia kerja dari pukul 9 pagi sampai 5 PM dari Jumaat. Jadi kalau nak tolak ni paling senang pakai sistem sistem 24 jam. Jadi jam 17 tolak 9 tak berubah lah sebab pagi. Jadi dapat berapa ni? 8. So jawapan dia 8 jam. 8 jam kerja. Tapi dia ada rehat 12 suku. Rehat solat Jumaat 12 suku sampai 2.45. Ni sama juga. 2.45 ni sama dengan jam 14.45. Tolak 12.15. Okey, jadi jam 14.45 tolak 12.15. Berapa dapat ni? 30. 2. So 2 jam 30 minit. Ni rehat. Kalau rehat maknanya
ia kena tolak. Jadi 8 jam ataupun buat cara lagi satu. Jam, minit. Kita buat cara ni. 2 jam 30 minit tolak. Okey, ni minit tak ada. 8 jam jadi tambah 60. So, tolak lah. 30. 60 tolak 30. 75. Okey, so jawapan dia 5 jam 30 minit. Siap. Okey, seterusnya. Okey, Mamat bekerja di syarikat itu. Setiap hari dia bekerja selama 9 jam. Bagaimanapun pada hari Ahad dia bekerja lebih masa dan dibayar RM2.50 1 jam. Hitung bayaran lebih masa Mamat perolehi pada hari Ahad. Okey, jadi kita kena kira dulu. Hari Ahad ni yang dia bekerja daripada 10 pagi sampai 9 malam ni. Ni berapa jam ni? Okey, dekat sini cikgu dapat 11 jam Syarikat ni beroperasi pada hari Ahad selama 11 jam. Dia biasa kerja setiap hari. Dia kerja 9 jam. Bagaimanapun pada hari Ahad, dia bekerja lebih masa. Maksudnya kalaulah biasa dia kerja 9 jam, tapi Ahad tu dia kerja lebih masa. Kalau cikgu 11 jam, syarikat tu beroperasi 9 jam dia kerja, tapi dia kerja lebih masa, maksudnya dia kerja lebih masa 2 jam. 2 jam dia lebih masa. Okey, jadi nak kira berapa bayaran lebih masa dia, kan lebih masa dibayar dengan RM12.50 kan, 1 jam. Jadi darab 2. Sebab lebih masa dia ialah 2 jam. Okey. So, jawapan dia RM25. Boleh? Alright. Teruskan nombor 13. Okey, nombor 13. Alia memandu kereta dari J untuk pulang ke kampungnya di L. Ni dari J ke L. L ni kampung dia. Setelah memandu sejauh 2/5 daripada jarak perjalanannya pulang ke kampung, dia berhenti rehat di K. Okey, dia berhenti rehat di K. Dia kata perjalanan J ni sampai dekat K ni adalah 2/5 daripada keseluruhan perjalanan. Okey, senangnya tu. Adik Alia kemudian memandu kereta bagi meneruskan perjalanan dari K. Dari K sampai L ni adik dipandu. K sampai L. Nyatakan dalam pecahan jarak pemanduan adik Alia pulang ke kampung. Yang ni adik dia bawa. Jadi adik dia bawa. Senangnya lah 3/5. Mana dapat? 5/5 tolak 2/5 jadi 3/5. Tu adik dia bawa. So jawapan dia 3/5. Boleh tak? Okey. Seterusnya B. Alia mengatakan jarak dari J ke L ialah 350 km. Tunjukkan langkah pengiraan kamu untuk membuktikan kenyataan Alia. Okey, dia kata J ke L ni total dia ialah 370 km. Okey, tunjukkan langkah pengiraan kamu. Tadi kita tengok tak? Tadi ni ialah 2 bahagian kan daripada 5. Yang ni adalah 3 daripada 5. Ingat tak? Ni tadi. Ni sampai sini. Yang 2/5 ni daripada J sampai K. Okay, ni awak kena ingat. Okay, jadi 5 bahagian ialah 370. 5 bahagian tu maksudnya sepenuhnya lah J sampai K. So, 5 adalah 370 km. Sekarang ni dia kata tunjukkanlah kepada kamu untuk membuktikan kenyataan Alia ni betul lah. Jadi dua bahagian ni ialah 148. Jadi kita tengok betul ke tak 148 km. Jadi kita buat tanda soal lah kat sini kan. Okey, jadi kita buat garis sini 2/5 kali 370 km. Tengok dapat tak 148 bagi 5 1 bagi 5 7 kan 35 kan. Ada baki 2 kosong bagi 5 4. Okey, 74 kali 2 8 14 148 km. Sama tak? Jadi benar.
Alright. Tapi tak cakap benar pun tak apa, sebab dia tak suruh beritahu benar ke tak ke kan. Okay, tunjuk je pengiraan. Alright, teruskan. Okay, kita tengok nombor 14. Raja menunjukkan sebuah flat kos rendah. Setiap tingkat mempunyai 4 unit kediaman. Kecuali tingkat bawah punya 3 buah unit kediaman. Berapakah jumlah bilangan unit kediaman di flat itu? Alah, ni kan senang. 4, 4, 4, sini 3. Berapa jumlah semua ni? 12, 15. So, 15 unit. Okay, B pula. Setiap unit kediaman dijual dengan harga RM35,000 sebuah. Kecuali kediaman di tingkat bawah yang dijual dengan harga RM42,000 sebuah. Hitung jumlah harga semua unit kediaman di flat itu. Okey, tadi ingat tak? 4, 4, 4 ni tingkat. 1, 2, 3. Yang bawah sekali ada 3 kan? So, yang harga RM35,000 ni berapa? Ada 12. Jadi, RM35,000 kali 12. Boleh? Okay, lagi satu yang RM42,000 ni. Yang bawah kan? Yang ni. Jadi kali 3. Okey, jom kita darab. Tengok berapa kita dapat. Okey, cikgu dah dapat. Apa seterusnya? Tambahkan. Jom tambah. Okey, sama tak jawapan cikgu? Alhamdulillah. Okey, jom kita teruskan soalan terakhir. 15. Raja menunjukkan 3 buah bekas yang sama saiz berisi air. PQR. Okey, jumlah isi padu air di dalam semua bekas ialah 2.8 liter. Nyatakan isi padu dalam mililiter air dalam semua bekas itu. Sekejap. Okey, dia suruh tukar unit je ni. Dia beritahu semua 28. Dia nyatakan isi padu dalam ml air dalam semua bekas itu. Habis. 28 darab 1000. Gerak titik 1, 2, 3. Jadi tambah 2 sifar. So, 2800 ml. Dia suruh tukar unit je. Okey, seterusnya hitung B. Hitung isi padu air dalam bekas P. P mana P? Yang ni. Okey, macam mana nak kira? Okey, sekarang kita tengok dia ada dua. Ni P ni dua bahagian. Macam mana tulis? Bahagian. Okey. Q satu bahagian. A dua bahagian. Jadi, salah. R dua bahagian lah. Macam ni boleh lah. Dua bahagian. Jadi ada berapa bahagian semua? 5 bahagian. Jadi kita kena cari satu bahagian dulu. Macam tu lah. 25. Dapat berapa ni? Betul tak cikgu buat ni? Ada baki 3 tambah lagi 1 sifar. Tak boleh tambah titik lah sebab dah ada perpuluhan kan. So 30. Okey. Jadi satu bahagian sifar pula 5, 6 liter. Jadi untuk P berapa bahagian? 2. Jadi kena darab 2 pula. 12, 1, 10, 11. 1/1, 2 liter. So ini 1/1, 2 liter. Alright, kita dah habis. Jumpa lagi nanti set yang lain. Bye.